وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Imam Muiz kita membaca surah Ghafir, surah yang ke-40 dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah mentadabbur surah tu Jadi pagi ini kita tak tadabbur lah surah Ghafir, kerana kita dah pernah membaca sebahagian daripada apa yang dibaca oleh imam kita tadi. Surah Ghafir ataupun dipanggil juga surah Mukmin. Kerana surah-surah dalam Quran ni memang kadang-kadang ada lebih daripada satu nama. Macam surah tadilah dia sebut sebagai surah Mukmin, pasal ada cerita seorang mukmin yang beriman di kalangan keluarga Firaun. Begitu juga disebut Ghafir kerana sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengampun. Jadi sesuai dengan Zulhijjah kita tuan-tuan jadi kita tadabbur saja suratul Hajj pada hari ini. Suratul Hajj surah yang ke-22 dalam Quran, surah yang menceritakan tentang ibadah haji dan begitu juga ibadah korban. Jadi antara ayat yang boleh kita baca dan tadabburkan ialah ayat yang ke-27 surah Al-Hajj, suratul Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-27. Jadi tuan-tuan boleh tengok ayat yang ke-27 Jadi muka surat 335 Quran bercetak 335. Surah Quran kalau tuan-tuan tengok dalam apps Quran tuan-tuan dalam handphone, surah 22 ayat 27, auzubillahi minasyaitanirrajim, ayat yang biasa disebut dibaca oleh imam-imam kita, tapi kita tadabburkan saja pada hari ini sesuai dengan kita masih berada pada 2, 3, 4, 5 Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari ini hari yang kelima 5 Zulhijjah. Ini antara hari-hari terbaik dalam setahun Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya kita malam yang terbaik 10 malam terakhir Ramadan. Tetapi kalau siang terbaik bukan Ramadan. Siang terbaik adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ambil daripada banyak hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sebut ma min ayyamin, tidak ada mana-mana hari al-amalus soleh, amal soleh itu kalau banding dengan semua 365 hari dalam setahun, tidak ada mana-mana hari yang amal soleh itu ahabbu ilallah, yang lebih disukai, dicintai oleh Allah min hazihil ayyam, melainkan pada hari-hari ini, yakni ayyamil ashar, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wa qalu ya Rasulullah, para sahabat pun tanya kepada Nabi, sebab bila Nabi kata 10 hari ini 10 hari terbaik dalam setahun, siangnya utamanya siangnya anhar, siangnya waktu siangnya, maka para sahabat pun bertanya wal jihadu fi sabilillah, kalau banding ibadah pada 10 hari ini dengan jihad fi sabilillah, Nabi kata wala jihadun fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah tak boleh lawan ibadah 10 hari ini lagi bagus tuan-tuan. Illa, melainkan rajulun, seorang lelaki kharaja min baitihi, yang keluar daripada rumahnya, binafsihi wa malihi, seorang lelaki yang berjihad pada jalan Allah, keluar dari rumah, dibawa diri dia, dia infakkan diri dia, dia infakkan harta dia pada jalan Allah, wala yarji', dan tidak kembali dengan sesuatu, maknanya dia mati syahid. Melainkan orang yang berjihad pada jalan Allah dan mati syahid, kedudukannya jauh lebih tinggi daripada ibadah amal soleh pada 10. Tapi kalau dia pergi jihad saja, dia balik bawa harta, dia balik bawa kemenangan, jauh lebih baik, lebih besar ibadah 10 hari awal. Bukan maknanya jihad tu tak penting,
ya, kerana pintu jihad pun ada dalam syurga, ada 8 pintu kan. Ya, tuan-tuan biasa dengar ada 8 pintu syurga. Ya, sebab tu bila kita ambil wuduk, ya, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu yang sabit daripada banyak hadis-hadis Nabi. Mana lepas pada wuduk, ya, walaupun wuduk solat sunat contoh, walaupun wuduk nak tidur malam, ya, asalkan wuduk saja, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikanlah ya Allah, ya, aku ni daripada kalangan orang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku ni daripada kalangan orang yang membersihkan diri, ya. Nabi kata siapa yang baca zikir tadi, bacaan tadi, futihat lahu abwabul jannah, nescaya Allah buka baginya pintu-pintu syurga. Dalam riwayat yang lain disebut abwabul jannah as-samaniyah, 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia hendak. Dia ada 8 pintu syurga, seperti mana dalam hadis tadi, ya, fil jannati samaniyatu abwab, dalam hadis lain. Ya, di syurga itu ada 8 pintu. Jadi apa pintunya? Yang pertama pintu solat, babus solat. Ya, babus solat. Bagi orang yang banyak solat sunat, terutamanya solat fardu dan memang wajib, yang banyak solat sunat. Man kana min ahli solat du'iya min babis solat. Sesiapa yang, ya, memang di dunia ni banyak solat sunat, mudah-mudahan, ya, dia namanya dipanggil daripada pintu solat. Wa man kana min ahli sadaqah, ya, sesiapa yang banyak sedekah dia, du'iya min babis sadaqah, dipanggil namanya daripada pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad, sesiapa yang dia banyak berjihad pada jalan Allah, terutamanya jihad fi sabilillah, du'iya min babil jihad, dipanggil namanya daripada pintu jihad. Maknanya jihad pun ada, solat ada, sedekah ada, ya, jihad pun ada. Wa man kana min ahli siyam, sesiapa yang selalu buat puasa sunat contoh, termasuk puasa pada 9 Zulhijjah ni, sebab 10 tak boleh puasa, ya, 9 yang pertama, ya, terutamanya pada 8 hari tarwiyah, minggu depan hari Selasa, dan pada hari Rabu hari Arafah, iaitu utamanya, ya. Maka du'iya min babis siyam, yakni babir rayyan, dia akan dipanggil daripada pintu puasa. Jadi kita ada pintu solat, kita ada pintu puasa, kita ada pintu sedekah, ya, kita ada pintu jihad, ada 4. Nombor 5 kita ada pintu haji, ya, buat haji pun sama juga. Nombor 6 kita ada pintu zikir, orang yang suka berzikir, ya. Antara zikir yang paling banyak Nabi sebut sepanjang 8 hari ni apa tuan-tuan? Ya, zikir yang paling Nabi banyak sebut dalam 8 hari, 1 hari Zulhijjah sampai 8 hari Zulhijjah, ialah apa? Tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Apa dia tuan-tuan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendek je, banyak kan baca ni sepanjang 8 hari ni tuan-tuan. Senang aja, semua kita hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, ya, wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, tahlil la ilaha illallah Allahu akbar, takbir. Jadi ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil dan ada takbir. Ini antara bacaan yang Nabi paling banyak baca dalam banyak riwayat, dalam hadis yang sahih, ya, sepanjang 1 hingga 8 hari bulan. Kalau 9 hari bulan apa tuan-tuan? 9 hari bulan hari Arafah, ketika kita puasa nanti, ya, orang yang di Arafat, di Mekah wukuf, ya, itu ada kelebihan dia lah, tapi tetap baca zikir yang sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi ulang. Para sahabat kata kami tak dengar benda lain, ma sami'na syai'an minar rasul illa, melainkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit tak? Yuhyi wa yumit kita baca lepas subuh tadi, lepas maghrib, lepas pada tasbih, tahmid, takbir kan, lepas subhanallah 33, ya, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas maghrib sekali, lepas subuh sekali, ya. Tetapi sepanjang hari Arafah nanti, hari Rabu
kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tak ada yuhyi wa yumit, terus saja wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lain waktu, lain zikir dia. Ya, petang pagi kadang-kadang ada yang sama, ada yang berbeza. Jadi benda-benda inilah amalan kita tuan-tuan yang kena dipelajari. Ya, dia tak sama. Walaupun benda tu senang, tapi kadang-kadang kalau tidak diingatkan kita tak ingat. Kita lupa, ya. Jadi itu antara amalan yang boleh kita buat mudah. Ya, untuk pahala semua tuan-tuan. Ya. Jadi apa ayatnya? Mari kita tengok ayat yang ke-27. Ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim wa azzim fin nasi bil haji. Cerita haji. Tuan-tuan dah dengar ayatnya dah. Ya, tapi kita tadabburkan juga. Ya, sempena 10 hari pertama Zulhijjah, ya, min ayyamil asyar. Ya, daripada 10, ya, hari yang ke-10 ni, 10 hari ini adalah hari yang terbaik. Ya, ma min ayyamin al-amalu soleh ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-asyar. Ya, tidak ada mana-mana hari yang lebih baik melainkan 10, ya, hari pertama Zulhijjah, dan antaranya kita ada wukuf di Arafah pada hari 9 dan pada hari 10 kita berkorban. Wa azin finnas, ni Allah sebut pada Nabi Ibrahim, sebab ayat di atas wa is bawa'na li Ibrahim tu sambung ayat 26 sambung ayat 27. Ya, terus kita tengok ayat 27, Allah perintah Nabi Ibrahim supaya seru, wa azin, dan serulah. Sebab tu kita ada muazzin. Muazzin orang yang menyeru untuk orang datang solat. Wa'azin, ya, ni perintah, fi'il amar dia, command form. Wa'azin, dan serulah wahai Ibrahim finnas, kepada umat manusia, bil haji, untuk mengerjakan haji. Ya'tuka, nescaya umat manusia akan datang kepadamu rijalan, dengan berjalan kaki. Ada tak orang pergi haji jalan kaki? Orang dulu jalan kaki tuan-tuan. Ya, Nabi pun berjalan kaki juga, walaupun, ya, naik unta tapi berjalan. Naik unta berjalan, maknanya ada gabungan antara naik unta dengan jalan. Ya, tapi disebut rijalan dulu, berjalan kaki. Ya, sebab tu sebagai para ulama kata, ya, apa ni yang paling bagus pergi haji ni jalan kaki, tapi kita tak mampulah. Ya, paling kurang ada jalan kaki sikit. Paling kurang kita kata. Ya. Wa ala kulli dhamir, dan juga dengan mengenderai, dengan, ya, menunggang kulli dhamir, setiap dhamir. Dhamir merujuk kepada unta kurus. Ya, bukan makna kita naik unta kurus dah. Kita naik unta gemuk, tapi sebab perjalanannya jauh. Cuba tuan-tuan bayang, ya, Mekah Madinah pun 8 hari perjalanan. Mekah pergi Madinah, Madinah pergi Mekah 8 hari. Itu kalau cuaca baik. Kalau ada berlaku sandstorm, ya, berlaku cuaca ekstrim, ya, ada heat stroke sebagainya, dia akan tambah jadi 10 hari, mungkin 12 hari perjalanan. Baru Madinah pergi Mekah. Ya, cuba tuan-tuan bayang, Al-Imam Al-Bukhari daripada Uzbekistan tu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari, ya, dengan keluarganya ketika Imam Bukhari umur 10 tahun. Ya, dia datang buat haji daripada Bukhara di Uzbekistan. Perjalanan menuju ke Madinah berapa lama tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bayang, daripada Uzbekistan tu, ya, masuk ke Turkmenistan, ya, masuk ke Iran, masuk ke Iraq, sampai ke Madinah dan terus ke Mekah. Perjalanannya lebih daripada 3 atau 4 bulan tuan-tuan, lebih. Ya, mungkin 4 bulan atau lebih lagi. Sebab itu, ya, orang yang berada jauh daripada Mekah, termasuk kita lah. Ya, bila kita dengar orang yang datang dekat, ya, maknanya orang datang daripada Oman, daripada Yaman, walaupun dia kata dia jauh, ya, kita kata anta jarullah, engkau adalah jiran Allah, dekat. Dia kata dah, aku jauh daripada Yaman, aku 2 minggu datang. Ya, bila dia dengar orang daripada Uzbek 4 bulan perjalanan, dia surrender kat tangan. Ya, maknanya lagi jauh tuan-tuan perjalanan. Cuba tuan-tuan bayang, Allah nak ampun dosa. Ya, jadi sama ada orang tu datang berjalan kaki ataupun dengan mengendarai unta. Ya, kalau sekarang dengan apa kita panggil transportation modern, yatina min kulli fajjin amik, mereka datang min kulli fajjin amik, daripada penjuru-penjuru dunia, ya, yang jauh. Ya, daripada Uzbekistan, daripada Turkmenistan, ya, kita daripada Malaysia datang dengan kapal dulu. Ya, Laksmana Muhammad Cheng Ho daripada China, dia dilantik 2 kali sebagai ketua jemaah haji daripada negara China. Laksmana Cheng Ho ni Muslim tuan-tuan. Dia Muslim, ya, sebab tu namanya Muhammad Cheng Ho. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, tuan-tuan pergi ke Surabaya contoh, tuan-tuan akan jumpa ada 2 masjid besar, Masjid Laksmana Cheng Ho. Ya, di Malaysia kita tak kenal dia sebagai Muslim.
Baru akhir-akhir ni ya, buku-buku sejarah mencatatkan Laksmana Cheng Ho sebagai seorang Muslim. Dulu kita ingat dia hanya seorang apa kita panggil, seorang yang beragama Buddha, bukan tuan Muslim. Sebab tu dia bawa ya Hang Lipo tu pun muslimah tuan-tuan. Ya, bukan makna dia kita kata baru masuk Islam ketika berkahwin dengan Sultan Melaka, bukan. Dia dah Muslim ya, dah muslimah dah. Orang Cina lebih dulu masuk Islam daripada kita. Siapa yang mualaf tuan-tuan, Melayu ke Cina tuan-tuan? Ya, dia dah masuk Islam lagi lama daripada kita. Dia lagi dulu ya. Jadi para sahabat ya, sebahagiannya ya, sahabat dan anak-anak para sahabat telah berdakwah sampai ke Cina jauh lebih dulu daripada kita tuan-tuan. Ya, penduduk Cina lebih ramai daripada kita yang Muslim. Ya, jutaan ya, kita pun berjuta juga tapi mereka lagi ramai. Jadi orang datang buat haji. Ayat ni ayat 27. Ya, kata sebahagian ya para pengkaji ayat-ayat Al-Quran, mereka berkata 27 ni menggambarkan ada 27 negara dalam dunia ni yang boleh datang pergi haji berjalan kaki. Ya, orang Saudi dah tentulah ya, orang yang dekat-dekat sebenarnya tanah Arab tu. Orang Yaman, Oman ya, daripada Emirat, daripada Qatar ya, daripada mana lagi kita kata? Daripada Jordan, daripada Palestin, Lebanon, Syria ya, daripada negeri-negeri yang dekat, daripada Iraq, daripada Iran ya, daripada Turkmenistan, daripada Uzbek ya, daripada Pakistan, daripada Afghanistan. Kalau campur-campur semua tuan-tuan, termasuklah daripada Azerbaijan, Armenia, jumlahnya lebih kurang 27. Maknanya bukan sengaja Allah letak pada ayat 27 nak bagi tahu ada 27 negara yang kalau mereka nak berjalan kaki dan naik unta boleh. Ya, maknanya mereka boleh campur-campur, boleh naik kenderaan, boleh berjalan kaki, boleh naik kenderaan, boleh berjalan kaki, boleh. Ya, tu ayat 27. Perintah sejak zaman Nabi Allah Ibrahim supaya manusia mengerjakan haji ya. Sebab itu Nabi Ibrahim ya bertanya balik kepada Allah, bagaimana mungkin suara aku ni boleh sampai kepada seluruh pelosok dunia ya, min kulli fajjin amik, macam mana ya. Allah kata ya, seru saja, yang menyampaikannya tu aku ya. Seperti mana dalam perang Badar tuan-tuan ya, Nabi ambil apa kita panggil tanah Badar tu, Nabi baling kepada tentera musuh musyrikin, ada 1000 orang lebih kurang. Nabi ambil segenggam aja, Nabi baling ya, dengan izin Allah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Pasir ataupun tanah yang dibaling itu masuk ke dalam telinga, mata dan mulut ya orang kafir Quraisy yang jumlahnya lebih kurang 1000 orang. Cuba kita bayang, yang Nabi ambil sikit aja, itu nak jadi sebab je tuan-tuan. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ya. Ketika kamu baling pasir tadi, tanah tadi kepada tentera musuh ya, sebenarnya bukan kamu yang baling adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ramaita iz ramaita, tidaklah kamu yang membaling ya, ketika mana kamu membaling ya, melainkan Allah yang menyampaikan balingan tadi. Sama dengan Nabi Allah Ibrahim, walaupun seru saja ya, tetapi yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan haji ni tuan-tuan ya, ataupun tujuan orang pergi Mekah? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka dapat menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka ya. Contoh kita pergi haji, cuba contoh kan, ada orang pergi haji dia bertugas ya, macam kita punya kaki tangan Kementerian Kesihatan, ada doktor perubatan, ada apa kita panggil, ada jururawat ya, yang mereka pergi Mekah tu bertugas ya, buka klinik Malaysia, hospital Malaysia ya, apa kita panggil, merawat pesakit-pesakit di kalangan jemaah haji Malaysia. Pergi itu untuk buat kerja. Tapi bila sampai waktu wukuf, sampai waktu apa kita panggil hari tarwiyah, hari 8, tutup klinik, mereka boleh buat haji. Manfaat tuan-tuan ya, tunggu nama tak naik-naik tabung haji, tapi dapat panggilan untuk bertugas dengan Kementerian Kesihatan, dapat pergi haji tuan-tuan ya. Atau mereka yang bekerja dengan Pos Malaysia contoh kan ya, jadi pergi percuma lah tuan-tuan ya, bekerja. Sampai yang bekerja boleh tak buat haji? Tak ada masalah, boleh ya. Orang yang pergi sebagai driver bas, yang pergi sebagai apa? Sebagai tukang masak ya, sebagai pengurus dan sebagainya. Maknanya nak bagi tahu ya, manfaat yang banyak. Jumpa dengan kawan-kawan di sana. Ada orang bertemu jodoh di Mekah pun ada ya. Ada orang jumpa dengan besan kat sana. Maknanya ya, kawan dah lama tak jumpa, 15 tahun tak jumpa ya, bila jumpa tunjuk gambar masing-masing. Oh, dah besar dah anak ya, anak perempuan, saya ada anak lelaki, kalau kita berbesan boleh. Akhirnya berkahwin anak dia tuan-tuan ya. Nak tunjuk ya, jumpa dengan kawan lama, jumpa dengan macam-macam ya, jumpa dengan manusia daripada segenap ya pelosok dunia. Min kulli fajjin amik. Orang Jepun perangai dia macam mana kita tengok ya, dia kutip sampah ya, dia kutip orang baling botol, baling
apa ni, bekas makanan, ya, food container sebagainya. Ya, kita tengok, oh macam ni orang Jepun ni. Kita dapat tengok tuan-tuan. Ya, macam mana mereka menunjukkan contoh yang baik. Ya, ketika Piala Dunia di Qatar, ya, kita tengok bagaimana mereka punya sikap, ya, bersih, ya, yang sebahagian daripada mereka bukan Muslim. Bila mereka jadi orang Islam, lagi hebat tuan-tuan, ya, sebab mereka sudah berdisiplin dengan disiplin agama sebelum ni. Cuma mereka belum Muslim. Bila masuk Islam lagi bagus, ya, mereka punya apa kita panggil, mereka punya kelakuan, tingkah laku. Kemudian apa lagi? Wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, dan mereka mengingati, menyebut nama Allah pada ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah diketahui. Ya, maknanya paling kurang pada 10 hari pertama. Ya, pada hari pertama sampailah kita sudah berada pada hari yang kelima, ya, masuk pula hari yang ke-8 nanti hari tarwiyah. Ya, hari yang sunat puasa, hari ke-8. Hari ke-9 hari Arafah, sunat puasa. Hari ke-10 korban, tuan-tuan. Semua itu adalah manfaat yang boleh kita dapat, ya, termasuklah manfaat pahala yang besar. Kemudian alama razaqahum min bahimatil an'am, ya, dan atas rezeki yang Allah bagi pada kita. Allah bagi kita duit, tuan-tuan. Ada kemampuan, ya, untuk kita menyembelih bahimatil an'am, menyembelih binatang-binatang. Ya, cuma orang tanya kita, ya, ustaz, dia kata, ya, kami ni nak berkorban di luar negara. Macam mana boleh ke di Kampuchia orang susah sana? Ya, kalau tuan-tuan pergi pun tak sanggup, tuan-tuan. Ya, sebab tu bila kita pergi ke Kampuchia ni, ya, kalau tuan-tuan pergi Phnom Penh mungkin tak nampak sangat sebab bandar besar. Tapi kalau tuan-tuan pergi belah-belah Siam Reap ni, ya, sempadan Thailand, Battambong nama tempat tu. Kawasan, ya, kita kata kawasan penanaman padi paling berkualiti di Kampuchia. Battambong nama tuan-tuan. Sebab kawasan tu bertembung dengan apa? Nak senang nak ingatlah, ya, bertembung dengan sempadan apa ni Thailand. Ya, orang Islamnya tak ramai. Ya, tapi bila kita datang, tuan-tuan, dia punya gereja besar-besar kat situ. Maknanya pendakwah Kristian dah datang. Ya, sebab tu bila sahabat-sahabat kita daripada Shah Alam ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat tuan-tuan, ya, daripada seksyen 9, daripada seksyen 11, ya, buat projek bina masjid, buat projek bina apa kita panggil, ya, bina asrama, bina madrasah. Ya, bila bina dia tengok dia punya master plan-nya, dia kata boleh tak besarkan lagi tempat ni. Kita kata dah besar dah, ya, masjid yang kita peruntukkan tu, bajet kita dah okey dah tu. Tapi kata mereka kalau boleh buat besar lagi masjid lagi bagus. Jadi bila kita fikir, kita kata tempat tu dah lah tak ada masjid, ada surau, ya, tapi bila kita buat, dia suruh kita buat besar lagi. Sebab kita tak tahu cerita. Ya, bila diajak kita pergi tengok tempat gereja, tempat Kristian, baru kita faham, tuan-tuan. Sebab nak menyaingi apa yang ada di kalangan pendakwah Kristian. Sebab dia buat bangunan besar-besar. Jadi bila kita tengok, kita cari dana lagi, besarkan masjid pula. Ya, besarkan lagi madrasah dia. Sebab pelajar-pelajar agama di sana bila datang ke madrasah, soalan pertama dia tanya, boleh makan tak? Tanya boleh makan ke tak, tuan-tuan. Ya, pasal apa? Sebab mereka susah di rumah. Jadi kalau datang madrasah tak boleh dapat makan free, jadi buat apa nak mengaji di madrasah? Dia fikir macam tu. Ya, sebab masyarakatnya susah. Sebab tu tuan-tuan bagi duit, ya, 1,400, 1,500 untuk buat apa? Untuk buat perigi. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, ini pahala besar, tuan-tuan. Ya, jadi buat perigi, sumber air. Ya, itu antara sedekah jariah. Ya, selagi air itu boleh dikeluarkan daripada perut bumi, bagi orang minum, bagi orang ambil wuduk, bagi orang mandi dan sebagainya, sangat besar pahala, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak wakaf, antaranya ialah wakaf perigi. Itu memang besar. Tak kira di mana-mana pun, di Tanzania, di Zimbabwe, di mana-mana buatlah, tuan-tuan. Yang penting, ya, kita ada buat untuk mak ayah kita, sama ada yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, boleh buat, tuan-tuan. Bagus. Ya. Jadi oleh kerana itu kita pun sembelih korban di sana. Bagus tak? Bagus. Kerana ramai orang yang miskin, yang fakir, yang boleh dapat manfaat. Tetapi dalam ayat 28 ni Allah kata alama razaqahum min bahimatil an'am, ya, rezeki Allah bagi kamu untuk menyembelih binatang ni, fakulu minha, maka makanlah sebahagian daripada binatang korban tu. Jadi kalau tuan-tuan buat di luar negeri, tuan-tuan dapat pahala, ya. Pahala apa, tuan-tuan? Wa at'imul ba'isal faqir, ayat 28. Tuan-tuan boleh bagi makan kepada orang yang sengsara, al-ba'is, orang susah, orang sengsara, al-faqir, orang fakir. Kita dapat pahala tu. Tapi tuan-tuan tak dapat pahala memberi makan, ya, tuan-tuan tak dapat pahala makan daging korban. Sebab daging korban sunat makan, tuan-tuan.
Sebab tu kalau tuan-tuan buat di luar negara, tuan-tuan tak dapat kelebihan makan daging korban tu. Sebab Nabi, bila Nabi sembelih korban, apa Nabi buat? Nabi suruh isteri atau para sahabat Nabi untuk masak daging korban tu, kemudian Nabi makan dagingnya dan Nabi hirup kuah dia. Sebab tu orang kita selalu buat apa tuan-tuan? Buat sup. Ya, tak salah, boleh buat, tak ada masalah, asalkan berkuah. Kerana Nabi biasa makan daging korban dan Nabi hirup kuah dia. Ya, tapi bukan orang lain punya tuan-tuan, yang kita punya tahu. Ya, masalah kita yang kita punya kita simpan, kita makan orang punya. Bukan macam tu tuan-tuan. Ya. Tu tuan-tuan salah faham. Bila kita menyembelih, ya, contohlah ya, tuan-tuan sembelih kambing. Kambing afdal tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan sembelih lembu afdal, tapi seekor. Kalau tuan-tuan masuk dua bahagian, Ustaz tanya tuan-tuan, mana lebih bagus? Mana afdal? Ambil dua bahagian lembu ke satu kambing? Mana tuan-tuan? Mana lebih bagus? Dua bahagian lembu ataupun satu kambing? Haji Hashim? Kambing lah, sebab sempurna tuan-tuan. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata, di mahsyar besok, kambing yang kita sembelih itu akan datang dengan tanduknya. Dia datang dengan tanduknya tuan-tuan. Dia datang dengan bulu badannya. Dia datang dengan kukunya yang kita persembahkan pada Allah di dunia dulu, hidup balik tuan-tuan. Allah datangkan sebagai bukti, ya, inilah kambing yang kau sembelih masa di dunia dulu. Walaupun bukan kita sembelih, orang lain lah, ya, tapi kita punya, kita keluarkan belanja tuan-tuan, ya. Jadi cuba tuan-tuan bayang, kita fikir dari segi duit je contoh, ya. Satu bahagian lembu tempat tuan-tuan berapa? 800. Dua bahagian 1006. Seekor kambing berapa tuan-tuan? Ya, satu kambing 1100, 1200, 1004 besar dah tuan-tuan. 1004. Mana dari segi financial aja tuan-tuan, ya, kita fikir secara duit aja, dolar sen. Mana lebih bagus, ya? Kalau dua bahagian lembu 1006, kalau satu bahagian kambing baru 1002. Ya, tapi sempurna tuan-tuan. Tuan-tuan kena ubah persepsi. Ya, jarang kita tengok di satu tempat kambing lebih banyak dikorban daripada lembu, jarang tuan-tuan. Ya, sebenarnya, ya, orang kita dah tak ada masalah. Orang kita dulu makan kambing takut tuan-tuan, orang sekarang gila kambing. Ya, sebab tu kalau ada majlis orang tanya, berapa ekor kambing tumbang? Tanya. Ya, barbecue berapa ekor? Semua tanya kambing tuan-tuan, tak ada masalah. Orang dulu yang gaut, orang sekarang tak ada gaut dah tuan-tuan. Sekarang dah okey dah, ya, sebab ada sebab ada ubat. Tak ada hal tuan-tuan, ya. Maknanya kena sembelih kambing tuan-tuan, ya, sempurna. Sebab Nabi dalam hadis yang sahih dalam kitab Bulughul Maram, ya, riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sembelih 2 ekor kambing. Ya, kebetulan kambing itu biri-biri sebab banyak bulunya tuan-tuan, banyak lemak, banyak daging. Contohlah, ya, kita sembelih kambing, dapat 9 kilo kambing tu. 3 kilo tuan-tuan boleh ambil, ya, walaupun tak perlu ambil banyak, tapi katalah tuan-tuan nak ambil 3 kilo tu, tuan-tuan punya hak. 3 kilo itulah yang tuan-tuan masak, yang tuan-tuan makan dagingnya, tuan-tuan hirup kuah dia, dan tuan-tuan bagi pada jiran-jiran. Tetapi yang 2/3, 6 kilo lagi, 6 kilo kan, dapat 9 tadi kan, 6 kilo lagi tuan-tuan bagi kepada al-ba'isal fakir. Ni ayat 28. Tuan-tuan bagi pada orang yang sengsara, orang susah, al-fakir, ya. Boleh tak bagi sebagai hadiah? Boleh, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan kena pastikan minimum 1/3 daripada korban tuan-tuan tu mesti sampai kepada al-ba'isal fakir, mesti sampai. Dan tuan-tuan jangan lupa makan. Kalau kita buat di luar negeri, kita tak dapat kelebihan, ya, ambil berkat makan tu tak dapat, tapi kita dapat bagi pada al-ba'isal fakir. Nak selesaikan macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan buat 2 tempat. Sebab tuan-tuan ada duit, apa masalah dia? Orang Seksyen 7 tak ada duit, bohong tuan-tuan. Ya, tuan-tuan lebih pada duit ada tuan-tuan. Ya, bank pun tak nak terima duit tuan-tuan dah, lebih sangat. Maknanya apa? Di tempat luar pun buat, sebab kita nak buat, nak bagi pada al-ba'isal fakir, tempat sendiri pun buat, supaya tuan-tuan boleh fakulu minha, boleh makan daripadanya. Tetapi yang tuan-tuan makan tu, yang portion tuan-tuan tu, yang 3 kilo tuan-tuan bawa balik tu, suruh isteri masak, atau tuan-tuan masak, makan dagingnya, hirup kuahnya tuan-tuan. Nabi buat macam tu, kita kena buat. Ya, jangan ada orang dia tak nak ambil langsung, ambil walaupun sikit. Sebab Nabi ambil, Nabi buat masak, ya, buat makan, boleh hirup kuah, kena buat tuan-tuan. Tapi yang portion kita di masjid, di surau, kalau ada buat sup, ada buat apa, tuan-tuan nak makan, makanlah. Tapi yang ambil berkat tadi daripada yang tuan-tuan sebelih tu, yang portion tuan-tuan, itu maksud dia tuan-tuan. Jadi kalau orang tanya kita mana lebih utama, ya, korban di luar negara ataupun di sini, dua-dua ada kelebihan. Ya, yang penting, ya, kita korban. Yang lebih bagus di Kampuchea pun buat, di Malaysia pun buat. Sebab nak ambil kelebihan tabarruk, ya, ambil berkat daripada daging korban,
Sebab Quran sebut fakulu minha, makanlah sebahagian daripada daging korban itu. Daging korban kamu, jangan daging korban orang lain tuan-tuan. Daging korban kita tu, ya, jangan lupa. Ya, jadi maknanya boleh tak? Boleh. Jangan terlepas peluang keemasan mengambil berkat daripada binatang yang kita sembelih, kita korbankan tuan-tuan. Ya, itu ya kita punya permulaan lah kalau kita boleh sebut ya. Kita lompat saja tuan-tuan pada ayat yang ke-34. Nak cerita sebab masa kita tak banyak. Ya, apa Allah kata? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ulang balik. Ayat yang lebih kurang sama, ada perkataan ma razaqahum min bahimatil an'am, ya. Apa yang Allah rezekikan kepada kamu daripada apa tuan-tuan? Ya, daripada binatang ternak, ya, bahimatil an'am. Binatang ternak ni hanya yang 4 kaki saja. Bahimah ni biasa merujuk pada yang 4 kaki, maknanya kambing, lembu dan juga unta. Di tanah Arab tuan-tuan zaman Nabi dulu, lembu ni payah sikit, tak banyak. Yang ada unta dengan apa? Ya, unta dengan kambing. Sebab tu tak pernah dengar lah dalam hadis Nabi minum susu unta, tak pernah dengar lah. Ya, Nabi minum susu lembu, tak pernah dengar. Ya, tapi bukan maknanya susu lembu tu tak sunnah tuan-tuan. Susu tu sunnah. Cuma pasal apa Nabi minum susu kambing dan susu unta? Sebab itu yang banyak. Ya, sebab unta dan kambing itu yang available tuan-tuan. Ya, tapi pernah tak Nabi sembelih lembu? Dalam riwayat kalau kita tengok dalam musim haji, Nabi sembelih untuk diri baginda unta ketika Nabi buat haji wada' tu, ya. Tetapi Nabi sembelih untuk isteri Nabi lembu, maknanya ada Nabi sembelih juga, boleh, tak ada masalah, ya. Walaupun kita boleh berkongsi, afdalnya seekor tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak sembelih seekor lembu tu besar sangat, mahal sangat, tuan-tuan sembelih kambing. Ya, rugi tuan-tuan kalau kita hanya ambil 1 bahagian 2 bahagian. Ya, daripada 2 bahagian lembu yang harganya 1,600, baik tuan-tuan ambil 1 kambing baru 1,200. Kalau besar 1,400, ya, tu lagi besar, lagi banyaklah daging dia. Ya, tuan-tuan bagi 3. Sebahagian tuan-tuan ambil untuk masak, untuk makan, dan lebihan tu tuan-tuan boleh bagi lagi kepada jiran setelah masak. Cuma yang 2/3 tadi tuan-tuan bagi mentah. Afdal kan? Kalau akikah kita masak dulu baru kita bagi. Tapi kalau korban, bagi mentah. Itu kaedah tu tuan-tuan dah tahu dah. Korban ni tuan-tuan sejak bila ada? Tuan-tuan tengok ya. Ayat 34 Allah kata walikulli ummatin, bagi setiap umat itu ja'alna, kami telah jadikan, kata Allah, mansakan. Mansakan daripada perkataan manasik. Ya, manasik. Kita selalu manasik haji, manasik umrah. Mansakan atau manasik ni secara umum adalah ibadah, nusuk. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya solat aku, ya, wa nusuki, ibadahku. Jadi mansakan secara umum atau manasik ni maknanya ibadah umum. Tetapi di sini maksudnya ibadah khusus yang kita panggil korban. Maknanya berkorban ni tuan-tuan sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Kalau tuan-tuan ingat cerita Nabi Adam kan, anak dia 2 orang, Qabil dan Habil kan? Ya, ada tak cerita korban? Ada. Ya, malah ya Qabil dia korbankan sayur-sayur ni sebab dia seorang petani. Manakala adiknya Habil mengorbankan ya kambing yang paling sihat. Abang dia korbankan sayur-sayur yang dah tak laku di pasar dah tuan-tuan. Ya, tapi ya Habil korbankan kambing yang paling besar, yang paling banyak bulu, yang paling banyak dia punya lemak dan juga daging. Ya, maka ya korban Habil yang diterima. Marahlah Qabil, akhirnya dia bunuh adik dia. Maksudnya korban ni sejak zaman Nabi Adam dah ada dah tuan-tuan. Nabi-nabi lain tak payah tanya, ya. Kerana Allah kata walikulli ummatin, bagi setiap umat itu ja'alna, kami jadikan, mansakan, berkorban, menyembelih itu, ya, liyadhkurusmallah, supaya mereka dapat menyebut, mengingati Allah. Sebab tu bila kita korban, tuan-tuan jangan lupa bila kita sembelih bismillahi wallahu akbar. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ni waktu nak baca Fatihah betul. Tapi kalau tuan-tuan nak sembelih bismillahi wallahu akbar. Kalau tuan-tuan tawaf daripada Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar. Nak sembelih bismillahi wallahu akbar. Kalau sebut Ar-Rahman Ar-Rahim makruh hukumnya tuan-tuan. Ya, jadi ada peraturan, ada SOP yang kita kena ikut. Jangan main semua bismillahirrahmanirrahim, bukan tuan-tuan. Ya, sebab tu kita tuan keluar rumah pagi tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
dengan nama Allah, ya, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada-Mu wahai Allah. Itu keluar rumah, ya, nak menyembelih bismillahi wallahu akbar. Ataupun Nabi dalam hadis yang sahih dalam kitab Bulughul Maram, ya, jadi apa ni Aisyah kata, apa Nabi sebut, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, atau kama qala Rasul, ya, hadis riwayat daripada Aisyah. Ketika Nabi nak sembelih, tahun tu Nabi nak sembelih seekor je tuan-tuan. Nabi ada duit untuk sembelih seekor kambing je. Ya, kerana tuan-tuan tahu kan, siapa yang diperintah, disuruh, digalakkan untuk sembelih, untuk masuk korban? Ketua keluarga. Kita sebagai ketua keluarga, kita lah. Kalau kita sebagai ayah, kita lah yang keluar duit. Isteri kita kena keluar duit, tak payah. Orang perempuan dah, bila suami buat korban, dia punya, ya, dia punya korban dah masuk kita dah. Ya, perlu tak sebut nama? Tak perlu tuan-tuan. Sebut nama orang yang menyembelih, okeylah. Tapi Nabi sebut, ya, bismillah dengan nama Allah, Allahumma wahai Allah, taqabbal, terimalah, min Muhammadin, Nabi sebut nama. Kalau tak sebut nama boleh tak? Ya Allah, terimalah korbanku dan korban ahli keluargaku. Sudah tuan-tuan. Perlu tak kita sebut berapa orang? Macam Nabi, 9 isteri Nabi. Perlu tak masa sembelih unta tu Nabi sebut, ni korban apa ni, Saudah, korban Aisyah, ya, nama-nama yang tersenarai di bawah. Ya, Nabi sebut korban aku dan keluargaku. Sudah tuan-tuan, senang. Ya, kalau tidak, ya, kesian orang nak menyembelih tu tuan-tuan. Ya, dia pula gagap tuan-tuan, nak baca lama tuan-tuan. Ya, lama, menunggu je lembu tu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, macam Nabi buat senang. Ya Allah, terimalah korbanku dan korban keluargaku. Orang yang menyembelih tu tuan-tuan, tak mesti dia sebut nama kita, kita lah sebut. Sebab tu ketika menyembelih, kita datang tempat tu. Ya, mana lembu kita? Lembu A, kita pun datang. Masa orang tu sembelih, bismillahi wallahu akbar, kita lah sebut niat dia. Ya, kita lah sebut, ya Allah, terimalah korbanku dan korban ahli keluargaku. Sudahlah. Setiap orang yang datang buat macam tu. Senang tuan-tuan. Tak payah susah orang nak sembelih tadi. Ya, dia hanya sebut bismillahi wallahu akbar. Ataupun bismillahi taqabbal, Allahumma taqabbal min, ya, fulan bin fulan. Sudah selesai tuan-tuan, senang cerita. Boleh tak dikongsi, ya, satu lembu dengan 7 orang? Boleh. Tapi tuan-tuan kena ingat, asal-asal menyembelih lembu dengan kambing, dengan apa, dengan unta ni tuan-tuan, ialah kisah ketika Nabi dan para sahabat tertahan tak boleh masuk Mekah. Ya, tuan-tuan kena tengok dalam sirah. Kalau tuan-tuan tengok pada tahun yang ke-6 Hijrah, ya, asalnya tuan-tuan, Nabi bermimpi masa tidur malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bermimpi melihat baginda pakai ihram tawaf di Kaabah. Itu tahun yang ke-6 Hijrah. Maknanya dah 6 tahun Nabi hijrah ke Madinah, tak pernah balik Mekah. 6 tahun tak balik kampung tuan-tuan. Jadi Nabi Allah bagi mimpi yang baik, ru'ya salihah atau ru'ya sadiqah. Nabi mimpi melihat Nabi pakai ihram bersama para sahabat tawaf di Kaabah. Ya, kemudian mimpi itu datang beberapa kali lagi. Sehingga Nabi tahu ini adalah lampu hijau, green light daripada Allah, bahawasanya Nabi diperintah untuk buat umrah. Tak pernah buat umrah lagi. Ya, umrah sebelum daripada masa Nabi di Mekah, ya, masa kita kata tawaf ikut syariat Nabi Ibrahim tu ada. Ya, tetapi sejak hijrah ke Madinah belum ada lagi. Ini kali pertama tuan-tuan. Maknanya perintah buat umrah asal-asal datang daripada mimpi, bukan daripada ayat Quran. Ya, ayat Quran wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, ayat 196 dalam Al-Baqarah tak turun lagi tuan-tuan. Ini cerita tahun yang ke-6 Hijrah. Ya, jadi apa yang dibuat oleh Nabi? Nabi bagi tahu pada para sahabat, Allah dah bagi green light untuk kita pergi umrah. Gembira para sahabat. Sebab dah berapa lama tak balik kampung? 6 tahun. Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan 6 tahun tak balik kampung, macam mana? Happy tak tuan-tuan? Mesti excited. 6 tahun tak balik. Para sahabat yang ikut Nabi 1,500 sahabat, 1,500 orang yang ikut Nabi tuan-tuan. Daripada Madinah, mereka miqat di Bir Ali, di Zulhulaifah, mereka berjalan menuju ke Mekah. Bila sampai di Tan'im, tentera musuh, tentera musyrikin dah tutup jalan tu tuan-tuan. Jalan Tan'im tu tak boleh dah. Ya, Nabi dan para sahabat tertahan. Jadi Nabi dan para sahabat buat keputusan untuk masuk ikut Hudaibiyah. Kalau Tan'im tak boleh, kita boleh masuk Ja'ranah, kita boleh masuk Hudaibiyah. Tapi yang Nabi perintah masuk ikut Hudaibiyah. Dengan harapan musuh tak tunggu di Hudaibiyah. Rupanya bila sampai di Hudaibiyah, ya, Khalid bin Al-Walid dan para sahabat yang lain, sahabat dia lah, masa tu mereka masih kafir, tahan Nabi, tak boleh masuk. Sehingga berlaku perjanjian damai, berlaku suluh Al-Hudaibiyah. Bila berlaku suluh Al-Hudaibiyah, perjanjian damai itu mencatatkan bahawasanya
tahun tersebut Nabi dan para sahabat tak boleh masuk buat umrah, tak boleh. Mereka kena datang tahun depan, setahun lagi tuan-tuan. Jadi oleh kerana mereka sudah berniat ihram, sudah pakai pakaian ihram, kita kena tahlul. Cuba tuan-tuan bayang, macam tahun lepas ada 27 ke 28 jemaah haji pada Malaysia tertahan di immigration tuan-tuan. Mereka ni commercial flight. Ya, tertahan kerana visa palsu. Visa palsu, visa haji palsu. Biasa tuan-tuan. Ya. Dalam dunia ni macam-macam, muka hidung palsu pun banyak tuan-tuan. Ya, memang palsu belaka. Ya, setakat pasport, setakat visa palsu tu biasa tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, ya, tertahan kerana visa palsu. Ya, nombor visa ada, serial number ada, tapi redundant. Dah ada orang lain masuk dengan nombor visa yang sama. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, mana tak menangis tuan-tuan? Ya, kat kampung 2 kali dah buat kenduri, orang dah tahu kita nak pergi Mekah. Ya, tiba-tiba di apa kita panggil? Di Jeddah kena tahan. Ya, sebab tak boleh masuk. Immigration takkan bagi, tuan-tuan menangislah kat situ. Peduli apa dia tuan-tuan? Dia takkan bagi kita masuk. Kita kena balik, ya. Ada immediate flight, tuan-tuan kena balik. Tetapi tuan-tuan dah pakai ihram, tuan-tuan sudah berniat mikot di Qanu Manazil atas kapal terbang. Ya, bukan kita niat dekat Jeddah, kita niat atas Qanu Manazil tu. Macam mana nak buat? Kena tahlul. Bila nak tahlul kena sembelih binatang. Di airport ada orang jual kambing tuan-tuan. Tak ada, kambing golek ada. Tapi kambing hidup tak ada tuan-tuan. Maknanya kita kena call kampung. Call abang kita ke bapak kita, abah tolonglah, ya, kami stranded dekat Jeddah ni, dah pakai ihram dan niat ihram tapi tertahan kerana visa palsu, tak boleh datang. Tahun depan baru kena datang buat haji qada. Ya, jadi tahun ni tak boleh. Maka kena tahallul. Tahallul kena sembelih binatang. Sama macam Nabi dan para sahabat tertahan di Hudaibiyah, 1,500 para sahabat tak boleh masuk buat umrah. Mereka kena qada umrah. Sebab tu tahun 7 ada umrah qada nama dia tuan-tuan. Seperti mana umrah ada qada, haji pun ada qada. Bagi orang yang tertahan ataupun bagi orang yang buat, ya, maknanya dia bersama dengan isterinya semasa manasik haji, maka hajinya batal. Tahun depan dia kena datang balik. Ya, tabung haji kena bagi dia prioriti. Tahun depan kena qada haji. Umrah sama tuan-tuan, ya. Tapi umrah kita boleh datang bulan depan, haji kena datang tahun depan. Jadi apa yang berlaku? Nabi arahkan para sahabat untuk tahallul. Ya, maka yang ada kambing sembelih kambing. Tapi yang tak ada kambing, Nabi benarkan mereka berkongsi 7, ya, 7 orang satu unta. Itulah asal dia tuan-tuan. Ya, asalnya bukan untuk korban musim korban, bukan. Asalnya adalah untuk tahallul. Ya, kita sembelih binatang barulah kita boleh bergunting atau bercukur bagi lelaki. Perempuan bergunting saja. Tetapi para ulama buat kaedah, ya, kalau untuk tahallul boleh, maka korban pun boleh. Ini ijtihad para ulama, diterima pakai dalam mazhab kita Syafi'i pun ada. Jadi mana kita kiaskan daripada peristiwa tu, bolehlah, tak ada masalah. Ya, tetapi macam tadilah, Nabi bila sembelih, Nabi tak kongsi dengan orang. Terutamanya macam kita sekarang tuan-tuan, sebahagian kita tuan-tuan kongsi pula. 7 bahagian lembu tu, 4 bahagian korban, 3 bahagian akikah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, dari segi hukum sah. Dalam mazhab Syafi'i kita dibenarkan. Tetapi afdal untuk akikah ialah kambing tuan-tuan. Ya, Nabi tak pernah buat akikah guna lembu, tak pernah. Ya, walaupun dari segi hukum tak salah, ya, maknanya makbul di sisi Allah. Tetapi afdal, ya, untuk akikah ialah dengan kambing. Nabi sembelih untuk Hasan dan Husin. Tuan-tuan tahu kan? Ketika Nabi nak akikahkan Hasan. Ketika Hasan lahir, Nabi tak ada duit tuan-tuan. Sayyidina Ali miskin. Sahabat Nabi 10 dijamin syurga, 9 kaya tuan-tuan, 9 kaya. Abu Bakar kaya, Umar, Osman, tak payah tanyalah Osman, ya. Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Semua ni businessman tuan-tuan. Daripada 10 dijamin syurga, seorang je miskin, Sayyidina Ali. Jadi mana kalau tuan-tuan kaya, lagi senanglah masuk syurga tuan-tuan. Sahabat Nabi 9 kaya masuk syurga, seorang je miskin masuk syurga tuan-tuan. Daripada 10 lah. Ya. Tetapi malam Isra Mi'raj, bila Nabi melihat, ya, meninjau keadaan syurga, Nabi nampak ramai orang fuqara wal masakin. Ya, jadi kita ejahlah maknanya. Maknanya tak peduli. Orang kaya pun boleh masuk syurga, orang miskin pun boleh masuk. Orang kaya cara orang kaya, orang miskin cara orang miskin. Tak ada hal tuan-tuan. Ya, Islam tak bezakan pun. Jadi makna Ali miskin. Ali tak ada duit nak akikahkan anak dia. Cuba tuan-tuan bayang. Ni anak pertama, ya, Ali dengan Fatimah. Bila nak akikah tak ada duit tuan-tuan. Ya, tak ada duit. Ya. Tanya pada Nabi, Nabi pun tak ada kemampuan.
tertangguh akikah Hasan selama setahun. Ya, bila Fatimah mengandung lagi, Fatimah dapat anak Al-Husain, maka barulah Nabi ada duit untuk akikahkan. Itu pun tuan-tuan, Nabi hanya akikahkan, ya, ini riwayat Ibnu Abbas, Nabi akikahkan untuk Hasan seekor, untuk Husain seekor. Patutnya kalau anak lelaki 2 ekor kan, tapi Nabi tak ada duit, Nabi hanya boleh buat seekor untuk Hasan, seekor untuk Husain. Sah tuan-tuan? Sah, tak ada masalah. Ya, perlu tak nanti bila kita ada duit kita top up balik, kita tambah? Tak perlu. Sebab akikah yang dikira pada permulaan. Pada permulaan tuan-tuan. Ya, macam kita takbiratul ihram. Yang dikira adalah pada permulaan. Kita takbir tu niat pada rakaat pertama, pada permulaan. Ya, macam kita puasa sama juga. Ya, jadi kita puasa, sebab tu orang perempuan nak puasa 10 Zulhijjah ni, kalau ada nak qada, niat qada aja. Niat qada saja, tetapi kerana dia jatuh pada hari-hari Zulhijjah, mudah-mudahan dapat juga, ya, pahala puasa sunat Zulhijjah. Niat qada je tuan-tuan, sebab qada tu wajib. Ya, sedangkan puasa sunat ni adalah sunat. Ya, jadi niat je qada, kecuali hari Arafah. Hari Arafah kalau boleh jangan niat qada. Hari Arafah memang kita niat puasa sunat Arafah. Ya, sebab dia ada kelebihan dia tuan-tuan. Tapi hari-hari lain tuan-tuan boleh niat qada, orang perempuan lah. Ya, ataupun tuan-tuan yang sakit masa Ramadan ada qada puasa, tuan-tuan niat saja qada, tapi kerana dilakukan pada hari-hari Zulhijjah, mudah-mudahan dapat juga pahala Zulhijjah. Macam hari Khamis baru ni. Ya, ada orang perempuan dia nak qada Ramadan. Jatuh pula hari Khamis dan jatuh pada apa kita panggil pada 3 Zulhijjah. Boleh tak? Ya, niat puasa qada boleh. Tapi kerana jatuh pada hari Khamis dan kerana jatuh pada 3 Zulhijjah, mudah-mudahan semua tu dapat pahala tuan-tuan. Mudah-mudahan. Ya, ini kita kata ar-raja, ya, mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taraji dipanggil, ya. Okey, tuan-tuan, balik pada cerita tadi. Jadi, boleh tak ditangguh akikah? Boleh. Tapi korban jangan tangguh, tiap tahun buat. Kalau tuan-tuan ada kemampuan buat, tuan-tuan. Setiap tahun, bukan sekali-sekala, bukan. Kerana korban adalah pakej ampun dosa, tuan-tuan. Lagi besar binatang tu lagi bagus, sebab kita boleh wa at'imut ta'am, jadi bagi makan kepada al-ba'is al-faqir, orang miskin, orang sengsara. Ya, kerana memang korban ini adalah kebiasaan zaman dulu lagi tuan-tuan. Zaman dulu-dulu. Sebab tu Nabi tadi, ya. Sebab bila dah pakai ihram kena tahan, tak boleh pergi, tak boleh masuk, kita kena tahallul. Ya, takkan datang tahun depan setahun nak pakai ihram. Tak ada orang pakai ihram. Yang pakai ihram ni Sami Buddha tuan-tuan. Sami Buddha cuba tuan-tuan tengok, pakai ihram je tuan-tuan. Ya, tapi bukan ihram cara kita lah. Ya, itu bukan syariat, bukan. Itu memang agama dia macam tu. Ya. Jadi apabila Allah bagi rezeki, berkorbanlah. Fa ilahukum ilahun wahid, sambung ayat 34. Ya, ilah sembahan kamu adalah ilah yang satu. Ya, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya, dan ya, serah dirilah kamu kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah berita gembira kepada orang yang taat, orang yang tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina idza dzukirallah, ya, siapakah al-mukhbitin? Ya, Allah sebut ayat 35. Alladzi, orang-orangnya, alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya tuan-tuan. Kita kalau disebut nama Allah macam mana? Ada perasaan tak? Ya, kalau ada perasaan, mana ada iman dalam hati kita. Wasabirin, orang-orang yang sabar, ala ma asabahum, sabar di atas ujian yang menimpa atas mereka. Sebab orang beriman mesti Allah uji tuan-tuan. Bila Allah uji, mana Allah sayang. Ya, iza ahaballahu biqaumin, apabila Allah sayang, ya, kepada satu kaum, ya, ibtala, Allah akan uji kaum tersebut tuan-tuan. Ya, macam kita lah, bila Allah sayang kita, Allah akan uji, sebab Allah tahu kita boleh sabar. Allah nak naikkan darjat kita. Ya, sebab tu kita kata, ya, orang masjid macam-macam ada masalah. Ada gaut, ada sakit lutut, ya, ada sakit pinggang, ada sakit itu, ada sakit ni. Kadang-kadang orang kat luar tu tuan-tuan tak datang masjid pun, sihat walafiat. Dia kata apalah dah orang masjid ni, ya. Kata sembahyang tu sebagai terapi, tapi sakit macam-macam dia kata. Kita dengar pun sakit hati juga tuan-tuan. Ya, terasa hati kita sebab kita pun manusia biasa. Ya, kami ni yang tak sembahyang, geng-geng tak sembahyang ni okey je. Ya, tak ada apa pun. Tuan-tuan jangan lupa, ya, ujian yang Allah bagi pada orang sabar tu untuk apa? Untuk tambah pahala tuan-tuan. Ya, sebab dia makin bersyukur. Cuba tengok orang sakit. Kalau kita pergi ziarah orang sakit di hospital, ya, dia selawat banyak tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, inilah ustaz. Ya, Allah uji, ya, nampak tuan-tuan. Ada kesedaran, ya. Tak ada dia kita tengok orang sakit ni dia gembira bersorak, apa kita panggil melompat-lompat, tak ada tuan-tuan.
Ya, sebab apa? Sebab bila Allah uji kita dengan sakit, kita banyak ingat Allah, kita banyak minta. Ya Allah, kau uji aku dengan sakit, berilah kesembuhan ya Allah. Ya, berilah aku kesabaran untuk menahan ya sakit dan sebagainya. Maknanya ini dia, ya. Kemudian apa? Wal muqimis solah, orang yang mengerjakan solat, sentiasa mengerjakan solat. Ya, sebab itu kita doa kan, Rabbi ja'alni muqimas solah, ya Allah jadikanlah aku ni orang yang konsisten di dalam solat. Wa min zuriyati, begitu juga zuriat aku. Maknanya kita minta pada Allah ya supaya kita ni rajin solat berjamaah terutamanya. Sebab bila disebut iqamatis solah, maknanya solat secara berjamaah, walaupun di pejabat, walaupun di kilang kita tuan-tuan. Ya, ada surau kecil ya boleh masuk 5 orang, tak apa, solat 5 orang tuan-tuan. Ya, sebab itu tempat kerja kita. Tapi kalau kita boleh di surau masjid lagi baguslah. Ya, afdal. Ya, lagi ramai lagi bagus tuan-tuan. Jadi ini semua orang yang dapat kelebihan, orang sabar ya atas apa yang ujian yang Allah bagi pada mereka, orang yang sentiasa mengerjakan solat secara berjamaah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian daripada apa rezeki yang kami bagi pada mereka, mereka infakkan. Ya, yang terakhir tuan-tuan ya, 2 ayat terakhir insya-Allah kita tengok apa dia. Cerita tentang apa ni, unta. Wal budna, dan unta. Ja'alnaha lakum, kami jadikan bagi kamu, min sya'airillah, daripada syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lakum fiha khairun, pada unta ni ada kebaikan tuan-tuan. Sudah tentu unta bawa barang dagangan, unta bawa orang bermusafir tengah-tengah padang pasir tuan-tuan, bayanglah. Tak ada air tuan-tuan. Ya, Khalid bin Al-Walid tuan-tuan, bila dia berjaya mengalahkan Parsi di Iraq. Tuan-tuan, bila sebut Parsi bukan Iran tuan-tuan Parsi, Iran campur Iraq. Pusat pemerintahan kerajaan Parsi bukan di Iran. Pusat pemerintahan kerajaan Parsi adalah di Iraq. Di Iraq, dekat Baghdad ya. Baghdad ni bandar baru, ada bandar lama, Madain, bukan Madain Soleh Madinah tu. Madain tu adalah ibu kota besar bagi orang Parsi. Istana-istana besar Parsi, istana yang melengkung tu, istana putih tu ya, kita panggil White Castle tuan-tuan, semua duduk di Iraq, bukan di Iran. Bukan Iran tuan-tuan. Jadi Iraq tu sebahagian daripada kerajaan atau empire Parsi. Khalid dah menang di Iraq tu ya, dah menang tuan-tuan. Bila tentera Islam lawan dengan 240,000 tentera Byzantine Empire, Roman Empire tuan-tuan. Pada masa tu Abu Bakar perintah hantar surat pada Khalid. Ya, Khalid ya, sekarang ini kau tinggalkan Iraq. Lantik orang lain ganti ya di Iraq tu, gubernur Iraq, kau pergi ke negeri Syam di Syria sana, tolong tentera Islam pula. Sedangkan sahabat duduk sana, Amr bin Al-As ada sana. Amr bin Al-As ada. Ya, Yazid bin Abu Sufyan, abang Muawiyah ada. Ya, ada Syurahbil bin Hasanah ada. Ya, apa lagi ada? Ada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Maknanya ni tokoh-tokoh hebat para sahabat. Semua ada sana, tak cukup tuan-tuan. Ya, sebab Byzantine Empire lagi hebat. Ya, jadi apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Abu Bakar minta Khalid pergi ke Syria. Iraq tu tuan-tuan, nak pergi ke Syria tu berapa hari ambil masa? Ya, kalau ikut jalan biasa lebih daripada 10 hari. Tetapi Khalid telah lantik seorang lelaki tuan-tuan. Rafiq nama dia. Ya, Rafiq ni tuan-tuan, dia orang Badui. Dia orang apa yang kita panggil ya, daripada kabilah At-Tai. Ya, At-Tai ni maknanya kabilah yang duduk di padang pasir, dan mereka ni buat servis untuk orang yang berjalan padang pasir. Malam pasang unggun api. Kalau ada orang sesat, minta tolong kat dia ya. Dia bagi makan, bagi minum susu. Memang ini orang Badui macam tu tuan-tuan. Dia bagi servis, dia servis provider. Ya, sebab itu mereka ni kenal padang pasir. Bila Khalid tanya pada Rafiq kata kita ikut jalan apa kita panggil ya, kita ikut jalan pintas. Ya, ada shortcut ya, tapi shortcut ni tak ada air, tak ada pokok ya, batu-batu pun tak ada tuan-tuan, pasir saja. Ya, ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, tuan-tuan tahu berapa hari mereka ambil masa tuan-tuan? 5 hari je. Tapi lalu kawasan padang pasir. Ya, sebab itu tuan-tuan, ya, bila masuk waktu makan, unta dibagi makan. 1 hari makan aja, minum tak ada tuan-tuan. Hari kedua makan lagi, hari ketiga makan lagi, hari keempat baru minum air tuan-tuan. Maknanya itu cara rupanya untuk bagi unta ni cepat berjalan. Ya, jadi tak ada air, ya, jadi dia apa kita panggil, diarah berjalan. Dalam masa 5 hari sampai. Impossible tuan-tuan. Ini betul-betul mission impossible tuan-tuan. Ya, dan maknanya nak bagi tahu, patutnya 10 hari sampai, 5 hari boleh sampai, sebab nak tolong tentera Islam lawan dengan kerajaan Byzantine Empire pada masa itu. Ini kerajaan besar, 240,000 tentera.
Ya, orang Islam tak ramai, ya. Jadi Khalid dipanggil oleh Abu Bakar datang daripada Iraq. Kotlah Khalid bawa 10,000 tentera, ada tuan-tuan. 950 orang je. 950. Cuba tuan-tuan bayang. Jumlah tentera Islam ni outnumbered selalu tuan-tuan. Tapi menang tuan-tuan. Semangatnya lain. Cuba tuan-tuan bayang. 5 hari perjalanan letih dah. Tak ada air tuan-tuan. Bila 3 hari unta tak minum, sampai tempat lembah ada air, unta akan minum paling banyak. Ya, boleh berjalan. Sebab tu unta ni, ya, Allah sebut apa tadi tuan-tuan? Ya, Allah kata ada kelebihan unta ni bagi kamu. Sebab apa? Sebab mereka lah yang dapat merentasi padang pasir. Mereka dipanggil bahtera padang pasir. Ya, bahtera padang pasir tuan-tuan. Safinatus Sahra dalam bahasa Arab. Kerana mereka boleh survive. Kalau tak ada air, sembelih unta tu. Pasal dalam badan dia ada water container. Dalam badan dia tuan-tuan, boleh minum. Ya, daging dia boleh dimakan. Maknanya tulang-tulang dia boleh dibuat pelbagai benda tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu, ya, banyaknya manfaat yang Allah bagi melalui unta, ya, yang merupakan bahtera padang pasir. Unta tu tuan-tuan, ya, paling besar yang boleh disembelih unta. Boleh bagi, ya, 7 orang. Maknanya nak bagi tahu, ya, sebelum daripada pandemik ada masjid di Georgetown di Pulau Pinang, ya, sembelih unta. Unta import daripada Australia, bukan unta Arab tuan-tuan. Kalau unta Arab pandai cakap Arab, ni unta Australia, cakap putih tuan-tuan. Ya, daripada Perth, ya, itu pun harga 20,000 sebelum pandemik. Kalau lepas pandemik ni tak tahu berapa harga. Tak pernah dengar lagi mana-mana masjid tahun ni nak buat unta. Ya, 20,000 seekor tuan-tuan, seekor. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Memang harganya mahal. Jadi bila disembelih, ya, jadi Allah perintah. Allah kata apa tadi? Lakum fiha khairun. Pada unta itu ada kebaikan. Fazkurusmallah. Maka ketika sembelih sebutlah nama Allah. Bismillahi wallahu akbar. Sembelih. Tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian sawaf, ya, sawaf. Apa makna sawaf? Ketika sembelih unta, kena unta tu berdiri. Unta berdiri. Sebab unta bila disembelih kena berdiri. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube sembelih unta. Kalau kita sembelih dia duduk, ya, atau dia berbaring macam lembu dengan kambing, oh lama tuan-tuan. Ya, apa ni, menyeksa dia tuan-tuan. Jadi dia kena berdiri, ya. Jadi bila unta tu berdiri, kita pun kena berdirilah. Tidak tak sampai tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok dia sembelih, ya, bila dah disembelih dalam keadaan berdiri, fa iza wajabat junubuha, ketika jatuh unta tu, ya, jatuh ke rusuk ke kanan dia, ya, fakulu minha, maka makanlah, ya, daripada sebahagian berdaging korban. Maknanya memang tuntutan. 2 ayat tuan-tuan tadi kita dah baca, ya, ayat 28 tadi. Sekarang kita baca pula ayat 36 tuan-tuan. Cerita tentang daging korban sunatnya makan tuan-tuan, tapi jangan makan semua pula, ya. Bagi 2/3, 1/3 portion kita masak, makan dan hirup kuahnya tuan-tuan. Wa at'imul qani'al wal mu'tar, dan berilah makan kepada al-qani', orang yang tidak meminta. Ramai orang ni tuan-tuan, orang miskin, dia miskin tapi dia tak minta. Kalau orang bagi, terima. Tapi kalau nak minta, tak ada tuan-tuan. Ini sebagai al-qani', dia panggil. Orang yang memada dengan apa yang ada, cukup tuan-tuan. Tapi dia memerlukan. Jadi kita tengok dia, kita tahu ni orang susah. Ya, macam di sekolah kita tengok kan, ada budak-budak yang anak orang susah tuan-tuan. Ya, pihak sekolah nak bagi bantuan, kan tak nak dia tuan-tuan. Kita tak apa cikgu, ada pelajar-pelajar lain yang lebih memerlukan. Saya memang bukan orang senang, kami bukan orang senang, tapi alhamdulillah cukup. Oh, ni hebat tuan-tuan. Kita nak bagi dia duit, dia tak nak tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kita nak bagi dia duit, dia tak nak. Ya, tetapi kita tahu dia susah, jadi kita bagi juga, tak ada masalah, ya. Kemudian wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Ada orang yang susah dia minta, tak ada masalah, ya, walaupun yang lebih baik adalah orang yang tidak meminta. Tetapi dua-dua pihak ni kita boleh bagi apa tuan-tuan? Kita boleh bagi daging korban. Kadzalika sakharna, yang demikian itu kami telah mudahkan bagi kamu, lakum la'allakum tashkurun, supaya kamu syukur. Ayat terakhir tuan-tuan sebelum kita solat 2 rakaat. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tuan-tuan, bila kita sembelih binatang, ya, yang sampai kepada Allah itu bukan luhumnya, bukan daging. Memang betul tuan-tuan, daging tak sampai pada Allah, daging sampai pada kita, pada orang fakir miskin. Wala dima'uha, ya, darahnya pun tak sampai pada Allah. Walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa minkum, yang sampai pada Allah adalah ketakwaan kita tuan-tuan. Ya, kesanggupan kita untuk korban. Cuba tuan-tuan bayang Nabi, bukan Nabi ni orang kaya, Nabi orang kaya tuan-tuan. Kerana setiap kali peperangan Nabi dapat 20%.
Ya, Nabi punya bahagian 1/5 daripada seluruh harta ghanimah. Ya, 20% tuan-tuan, banyak tu. Kalau dapat 1000 unta, Nabi dapat 200 ekor unta. Satu ekor unta pun 20,000 harga sekarang. Cuba tuan-tuan bayang, Nabi kaya tuan-tuan. Tetapi Nabi memilih hidup sederhana. Tuan-tuan ingat kan ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah, berapa mas kahwin yang Nabi bagi pada Khadijah tuan-tuan? Kalau tuan-tuan masih ingat. Berapa Nabi bagi? Nabi bagi 20 ekor unta. Sebab Khadijah tu orang kaya, sesuai lah. Kalau Nabi ni orang miskin, Nabi boleh ke bagi 20 ekor unta? Satu ekor unta lebih kurang 20,000 kali 20 tuan-tuan. Maknanya Nabi bukan orang susah, Nabi orang senang. Tetapi Nabi memilih hidup sederhana. Nabi boleh dapat 20% daripada harta ghanimah, ya. Dan Nabi perang bukan 2-3 perang. Mungkin kita tahu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Nabi perang 27 tuan-tuan. Nabi punya peperangan 27. Yang betul-betul perang berlaku, musuh tak lawan, ya. Yang musuh lawan betul-betul ada 9 perang semua. Yang musuh menyerah kalah ada banyak. Dikepung kampung orang Yahudi. Ya, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah dikepung. Mereka menyerah kalah. Ya, rata rampasan perang dapat. Mereka tak lawan. Ya, mereka menyerah diri tuan-tuan. Ada juga kalau campur antara yang dikepung, antara musuh lari dan antara yang berdepan face to face, ada 27 peperangan semua tuan-tuan bayang. Ya, bagaimana besarnya pendapatan Nabi, besar tuan-tuan. Ya, sebab itu Khalid bin Al-Walid setiap kali perang dapat antara rampasan perang 20% hantar ke Madinah. 20% ni untuk siapa tuan-tuan? Untuk Baitul, untuk apa kita panggil, untuk ahli bait Nabi. Ya, isteri Nabi yang ada 9 orang tu. Ya, anak-anak tiri Nabi, anak-anak Nabi yang masih di bawah, ya, jagaan ibu mereka. Maknanya, ya, untuk mereka tuan-tuan. Tetapi macam tadi, diambil sekadar keperluan, yang lain diserah kepada Baitul Mal. Ya, untuk dibagi pada fakir miskin. Ini keadaan yang Nabi biasa tuan-tuan. Jadi kalau orang tanya kita, adakah Nabi orang kaya? Nabi orang kaya. Tetapi Nabi memilih untuk hidup sederhana tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah. Ya, nak pakai helikopter pun boleh tuan-tuan. Ya, tapi macam tadilah, ya. Pasal apa tak pakai helikopter? Sebab zuhud. Ya, kita bawa kereta kancil je tuan-tuan. Ya, maknanya nak bagi tahu, ya, boleh tak? Boleh, tak ada hal. Ya, kita boleh pakai lebih pada tu. Tuan-tuan boleh ambil package Intan Baiduri yang duduk bawah sofa tower tu. Bawah jam tu tuan-tuan. Boleh. Tapi tuan-tuan tak ambil, tuan-tuan pergi muassasah juga. Tak ada masalah tuan-tuan, boleh je. Tak ada hal. Ya, sebab tuan-tuan nak rasa susah je. Okey tuan-tuan, ya, apa lagi di hujung perbincangan kita? Allah permudahkan tuan-tuan, ya. Bila Allah mudahkan bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu dapat membesarkan Allah, ya, atas hidayah yang Allah telah bagi kepada kamu. Wabasyiril muhsinin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang buat baik. Apa kesimpulan ni tuan-tuan? Kesimpulan ni mudah aja. Dalam hidupnya tuan-tuan, ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ya, ibadah khusus ni ada hari-hari tertentu, macam puasa kan. Tuan-tuan nak puasa sunat, puasalah. Ya, tetapi ada puasa sunat Isnin, ada puasa sunat Khamis. Ya, di samping Isnin Khamis itu ada pula puasa 3 hari sebulan, 13, 14, 15. Ya, dan kita pun tahu dalam syurga tadi ada berapa pintu tadi tuan-tuan? Syurga ada berapa pintu? Berapa pintu tadi Haji? Ada 8. Salah satu pintu syurga adalah pintu puasa. Namanya babus siam ataupun babur rayyan. Ya, la yadkhuluhu illa shaimun. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi kata tidak boleh masuk pintu rayyan, pintu asyam ni melainkan orang yang puasa. Puasa sunat lah terutamanya. Puasa wajib memang kita kena puasa lah tuan-tuan. Ya, jadi ada, ya. Jadi ada Isnin Khamis, ada 13, 14, 15. Bulan Zulhijjah puasa 3 hari tu tak ada. Kerana 13 Zulhijjah hari tasyrik, kita tak boleh puasa. Jadi Allah ganti yang lain pula tuan-tuan. Apa Allah ganti? Allah ganti dengan puasa 9 hari pertama, terutamanya pada hari yang ke-8, hari Tarwiyah, hari Selasa depan, dan hari Rabu tuan-tuan, hari Arafah. Ini antara hari yang terbaik kerana Allah ampun dosa manusia. Ya, cuma tuan-tuan jangan salah, kerana dalam hadis yang selalu kita dengar, ya, Nabi kata ahtasibu 'ala Allah, aku harap, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang puasa Arafah yukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah, Allah akan ampun dosa 2 tahun. Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata maksud Allah ampun dosa 2 tahun tu bukan 2 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, ya. Yang diampun dosa ialah dosa yang telah kita lakukan. Sebab itu yang diampun dosa adalah dosa yang telah lalu.
Ya, tahun lepas punya dosa je. Tetapi tahun akan datang, Imam Nawawi kata, maksud diampun dosa itu ialah dijaga seseorang itu daripada melakukan dosa. Kerana yang Allah ampun dosa adalah yang telah kita buat. Tuan-tuan belum buat dosa, tuan-tuan minta Allah ampun. Macam mana tuan-tuan? Ya, dari segi logik pun tak logik. Ya, sebab itu dosa yang lalu Allah ampun, mudah-mudahan dengan puasa hari Arafah. Ya, melainkan dosa besar. Dosa besar ni minum arak, berjudi, itu tak boleh. Itu kita kena taubatlah. Ya, dosa kita buat, kita kecilkan hati mak ayah kita, kita durhaka waktu kita kena jumpa bersendiri dengan mak ayah kita. Ya, sebab dia berkait dengan manusia. Ada hak manusia yang kita ambil. Tetapi dalam bab yang berkaitan dengan apa, dengan yang lain-lain, dengan hak Allah, itu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk yang tahun depan, Imam Nawawi kata, Imam Nawawi sebut tuan-tuan, ya, maksudnya kita minta Allah jaga kita supaya tak buat dosa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sebagai manusia kita tidak sunyi daripada melakukan dosa. Jadi kalau kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan puasa sunat hari Arafah yang kita akan buat pada hari Rabu yang akan datang, Allah ampun dosa yang telah lalu dan Allah jaga kita supaya tidak melakukan dosa pada tahun-tahun yang akan datang. Itulah maksud dia tuan-tuan. Itulah yang boleh Ustaz kongsi pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat ambil dulu.